Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita teruskan kembali kuliah bulanan kita sesudah kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan baru-baru ini, dan juga sambutan hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan juga memberkati hari raya kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kuliah boleh saya kata kuliah barulah, ya, membahaskan buku Syarah Hadis 40 Imam An-Nawawi, syarahan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, ya. Saya dengar alhamdulillah rata-rata semua ada mempunyai buku ini. Sebelum itu sedikit latar belakang ringkas berkenaan buku ini. Dia penulisnya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Dimashqi ini di Syria. Al-Faqih Asy-Syafi'i, ya, ulama besar mazhab Syafi'i, bahkan dinobatkan sebagai Imam Syafi'i yang kedua rahimahullah. Merupakan seorang tokoh besar yang tidak asing yang menjadi rujukan umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Dan kitab hadis 40 beliau ini adalah yang paling terkenal dan tersebar, paling tidaknya di Malaysia, dan banyak digunakan dalam kuliah-kuliah di masjid dan surau. Kita menghimpunkan sebanyak 40 buah hadis sahih berkaitan asas-asas agama yang menjadi panduan dan petunjuk dalam hal-hal ketaatan. Hadis-hadisnya majoritinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan disyarahkan oleh ulama besar Madinah semasa contemporary, mantan rektor Universiti Islam Madinah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, yang alhamdulillah saya berkesempatan untuk belajar dengan beliau semasa menuntut di Universiti Madinah lebih 20 tahun yang lalu. Dan syarahan beliau seperti yang tuan-tuan nanti akan lihat dalam buku ini bersifat ringkas dan mudah, dan diletakkan dalam bentuk poin-poin yang dinomborkan bagi memudahkan bacaan dan pemahaman. Dan boleh saya kata buku ini adalah usaha kecil untuk nak mengayakan terjemahan buku-buku agama dalam bahasa Melayu. Berbeza dengan kebanyakan buku-buku terjemahan yang ada adalah dalam bahasa Indonesia, ya. Dan saya ingat tuan-tuan pun setujulah ada perbezaan sedikit sebanyak antara bahasa Malaysia dan Indonesia, yang kadang-kadang ada istilah-istilah, ya, gaya bahasa yang mungkin barangkali berbeza sedikit dengan bahasa Melayu yang kita gunakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh terus lihat di muka surat 16 hadis yang pertama.
Ya, hadis yang pertama dalam buku hadis 40 ini. Hadis pertama, setiap amalan bergantung pada niat. Setiap amalan bergantung pada niat. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ya, ini bahagian pertama hadis. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini bahagian yang kedua. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini adalah penjelasan lanjut tentang dua bahagian pertama hadis ini. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, penjelasan lanjut lagi. Haditsun sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin ini adalah gelaran yang diberikan bagi khalifah, ya, gelaran pertama yang digunakan dalam sejarah Islam buat pemimpin negara. Khalifah yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Ini bahagian pertama tadi. Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya. Ini bahagian yang kedua. Kemudian adalah penjelasan lanjut yang kita sebutkan tadi. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Penjelasan lanjut lagi. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tuan-tuan insya-Allah maklum bahawa kalau sebuah hadis itu diriwayatkan oleh kedua Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka itu adalah darjah ketinggian yang paling tinggi, ya, darjah ketinggian sahih yang paling tinggi. Yang paling tinggi hadis dia diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Darjah kedua diriwayatkan oleh Bukhari sahaja. Ya, darjah ketiga diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Ya, dan seterusnya adalah yang diriwayatkan oleh, ya, ulama-ulama hadis yang lain, ya, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan seterusnya. Baik tuan-tuan, kita lihat syarahan ringkas hadis yang pertama ini. Nombor 1, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga penulis kitab-kitab Sunan yang lain. yakni hadis ini cukup terkenal, diriwayatkan oleh rata-rata ulama hadis. Kalau diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, istilah yang biasa digunakan adalah apa tuan-tuan? Muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih. Yani hadis ini istilah bahasa Arabnya, maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian nombor 2, An-Nawawi memulakan kitab hadis 40 dengan hadis ini. Begitu juga dengan sebahagian ulama lain. Yakni beliau bukan seorang, bahkan ada beberapa ulama yang lain memulakan buku mereka, buku tulisan mereka dengan hadis Umar Al-Khattab ni, ya. Seperti, ya, Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, ya, kitab sahih Bukhari, hadis yang pertamanya adalah hadis ni. Al-Mughni Al-Muqdisi, kitab Umdatul Ahkam, ini kitab himpunan hadis-hadis hukum dalam fiqh. Al-Baghawi dan yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini antara lain menjelaskan tentang perkara utama dalam iman.
dalam soal akidah. Di samping syarat penting yang perlu ada dalam pelaksanaan semua amal ibadah. Syarat penting yang perlu ada dalam pelaksanaan semua amal ibadah. Apa dia? Perlu ada niat. Jadi hadis ni menjelaskan tentang perkara yang begitu besar dalam bab akidah dan juga ibadah, ya. Sehingga kata Imam Syafi'i, hadis ini melangkaui 70 bab fiqh. Katanya lagi, hadis ini adalah sepertiga ilmu. Ini siapa yang menguasai bab niat ni, maka dia telah menguasai satu bahagian cabang besar dalam agama. Beliau dan lain turut menegaskan bahawa hadis ini merupakan salah satu hadis utama dalam Islam. Jadi dalam hadis-hadis Nabi ada banyak, tapi nak kata hadis ini adalah antara hadis yang utama. Apa dia? Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Kata Imam Ibn Rajab, para ulama sepakat dalam menetapkan kesahihannya dan penerimaannya. Manakala Al-Bukhari memulakan kitab sahihnya dengan hadis ini, seolah-olah mengatakan, yani kenapa Imam Bukhari memulakan kitab hadis ini dengan hadis setiap amalan bergantung pada niat, seolah-olah mengatakan bahawa mana-mana amalan yang dilakukan bukan kerana Allah, maka ia adalah batil dan tiada kebaikannya sama sekali di dunia maupun akhirat. Nak kata Imam Bukhari dimulakan kitab sahih dengan hadis ni sebagai peringatan buat diri dia dan orang lain, ya. Dalam apa juga amalan yang kita nak buat, kita kena tanya diri kita, kenapa kita nak buat, kenapa kita buat perkara ini, ya. Kalau kerana Allah, maka alhamdulillah, ya. Kalau kerana selainnya, maka kita kena perbaiki niat kita. Demikian juga dalam proses kita menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu? Adakah kerana Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita baiki hubungan kita dengan Allah? Maka bagus, dan kita kena konsisten. Kalau kita ada niat, kalau kita ada niat yang lain, ya, kita belajar, kita menuntut agama ni, niat untuk nak menunjuk-nunjuk, untuk kita nak berdebat, ya, untuk kita nak dikenali sebagai seorang yang hebat, orang yang ilmuwan, maka ini semua, ya, adalah niat-niat yang tidak sepatutnya, dan kita kena ubah dan perbaiki niat kita tersebut, ya. Itu dia. Kemudian kita lihat di muka surat 18, perkara yang keempat. Bahagian pertama dalam hadis ni, apa dia, tuan-tuan? Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat. Yakni setiap amalan bergantung pada niatnya, di mana niat berperanan dalam membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau membezakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Yang ni ada dua peranan di situ. Tuan-tuan boleh nomborkan, membezakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini nombor satu. Yang kedua, membezakan antara ibadah dengan adat. Ibadah, benda yang kita buat kerana Allah. Adat, benda yang kita buat dalam urusan harian kita, benda dunia, ya. Niat membezakannya, ya. Contohnya, membezakan antara satu ibadah fardu dengan ibadah fardu yang lain, atau satu ibadah fardu dengan ibadah sunat, ya. Contoh, solat 2 rakaat, solat 2 rakaat subuh dengan solat 2 rakaat sembahyang Jumaat, kan sama dia tata cara pelaksanaan dia, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi apa yang membezakannya? Niat. Demikian kalau 2 rakaat fardu subuh dengan 2 rakaat
qabliyah subuh, dua rakaat. Apa yang membezakannya? Niat, ya. Ini antara ibadah dengan ibadah. Dan mandi junub, mandi wajib, dengan mandi untuk sejukkan badan, maknanya mandi bersihkan diri. Kedua-duanya mandi. Apa yang membezakan satu mandi junub yang mengangkat hadas besar, membolehkan kita solat dan sebagainya, dan mandi biasa yang tidak akan mengangkat hadas besar kalau kita tak niat mandi wajib. Yang membezakannya ialah niat. Ya, jadi kita kena ingatlah, kalau kita hadas besar dan kita tahu kita kena mandi hadas, ya, mandi junub. Kemudian kita mandi. Jadi kita kena tanyalah diri kita, pastikan bahawa kita niat apa? Bukan niat mandi je, tak. Bahkan kita kena niat untuk angkat hadas besar, ya. Kalau kita tak niat, apa jadi? Kalau kita tak niat nak angkat hadas besar, jadi dia akan jadi mandi biasa, ya. Boleh tak sembahyang lepas tu? Tak boleh, ya, sebab kita tak ada niat untuk angkat hadas besar tadi, ya. Jadi niat, apa maksud niat? Saya tengok dalam Kamus Dewan dia kata niat maknanya maksud atau tujuan sesuatu perbuatan. Betul lah tu, ya. Niat maksudnya niat ialah maksud atau tujuan sesuatu perbuatan, ya. Sesungguhnya amalan-amalan mengikut niatnya, dengan niatnya. Ini untuk apa maksudnya? Amalan itu bergantung kepada maksudnya, atau amalan itu bergantung kepada tujuannya, ya. Baik. Itu bahagian pertama tadi. Bahagian yang kedua, nombor 5, bagi setiap seorang itu apa yang diniatkannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap seorang itu apa yang diniatkannya. Maksudnya, seseorang itu hanya akan memperoleh balasan daripada amalannya mengikut apa yang diniatkannya. Jika dia niat baik, maka dia dapat pahala. Jika dia niat buruk, maka dia dapat dosa. Kembali kepada niat tersebut. Bahagian kedua hadis ini, iaitu perkataan bagi setiap seorang itu apa yang diniatkannya, sama sekali tidak mengulang bahagian yang pertama. Jadi bila Nabi kata sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan sungguh setiap orang bagi setiap seorang apa yang diniatkannya, ini dua benda yang berbeza, ya, dua benda yang berbeza. Ini bukan satu ulangan dia nak menegaskan, tak, bahkan dua perkara yang berbeza. Berbeza bagaimana? Bahagian pertama hadis menjelaskan bahawa kedudukan suatu amalan itu baik atau buruk bergantung pada niat. Ini bahagian pertama ni tentang amalan tu, baik atau buruk bergantung pada niat. Kalau baik, nak jadi baik macam mana? Kalau diniatkan kerana Allah, dia jadi baik, ya. Kalau diniatkan untuk selainnya, maka tak adalah baiknya, ya, tak jadilah ibadahnya. Baik. Ada pun bahagian kedua hadis menunjukkan bahawa pahala yang diperoleh oleh seseorang daripada amalannya bergantung pada niatnya yang baik. Begitu juga dosa yang diperolehnya bergantung pada niatnya yang buruk. Bahagian kedua hadis menjelaskan tentang balasan. Bahagian pertama tentang amalan itu baik atau buruk. Bahagian kedua hadis ni menjelaskan tentang balasan. Bagaimana balasan yang akan diperoleh oleh seseorang daripada amalan yang dilakukannya tadi itu, baik atau buruk, ya. Demikian jika seorang itu tidak berniat baik atau buruk, sebaliknya berniat harus, maknanya dia buat satu tu, orang kata apa, tanpa ada niat ibadah atau niat jahat, dia buat sebab dia nak buat saja. Ini istilahnya kita kata dia berniat harus, atas alasan bahawa benda ni benda yang boleh dibuat,
hukumnya harus. Maka amalannya juga akan dikira harus. Manakala orangnya dalam keadaan itu tidak akan dapat pahala atau dosa, sebab dia buat tu macam dia buat secara bersahaja, tanpa ada niat beribadah ataupun niat jahat. Boleh faham insya-Allah ya? Ini semua hasil daripada niat. Justru amalan tu sama ada baik, buruk atau harus. Ada tiga kategori lah kiranya. Amalan tu dikira baik, buruk atau harus. Harus ni maknanya dia tak ada apa-apa, ya, zero. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Dikira harus. Bergantung pada niat yang mewujudkannya, mewujudkan amalan tu. Manakala pahala ataupun dosa yang diperoleh bergantung pada niat yang menatijahkan amalan baik, buruk atau harus itu, ya. Baik. Kemudian yang keenam, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ingin diperolehnya, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Hijrah maksudnya meninggalkan. Ini dari segi bahasa, ya. Dan sebelum tu, ya, ini bahagian yang baru kita baca tadi, ini adalah penjelasan tentang bahagian sebelumnya yang telah kita bahaskan tadi. Ini penjelasan atau contoh. Baik, hijrah maksudnya meninggalkan, yakni sama ada meninggalkan suatu tempat, negara atau negeri yang gawat, yang tidak aman, untuk ke tempat, berpindah ke tempat lain yang aman, ya. Sebagaimana hijrah sahabat dari Mekah ke Habsyah. Waktu itu Mekah dan Habsyah ni negara Islam ke kafir? Ini sebelum hijrah. Mekah dan Habsyah negara Islam ke kafir? Jawapannya kedua-duanya kafir. Kedua-dua negara tersebut kafir. Ini sebelum hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mekah dan Habsyah waktu itu belum, masih negara kafir. Tinggal lagi sahabat hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Kenapa? Kerana Mekah waktu itu tak aman bagi mereka. Mereka diancam, ya, diganggu. Berbanding Habsyah, walaupun negara kafir tapi keadaannya aman, ya. Pemerintahnya mengalu-alukan kedatangan mereka. Atau meninggalkan negara kafir dan berpindah ke negara Islam, sebagaimana hijrah Nabi dan sahabat dari Mekah ke Madinah, ya. Ini jadi ada dua bentuk hijrah, kita boleh kata, ya. Ada dua bentuk hijrah. Satu, meninggalkan tempat yang gawat, yang tak aman, yang tak stabil, ke tempat yang selamat. Satu lagi, hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Walau bagaimanapun tuntutan hijrah keluar dari Mekah sudah pun berhenti, sudah tamat semenjak pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Kerana bermula 8 Hijrah, negeri Mekah sudah kembali ke tangan orang Islam, ya, tidak lagi dikuasai oleh orang kafir, ya, seperti mana sebelumnya. Ada pun tuntutan hijrah dari negara kafir secara amnya ke negara Islam terus kekal sampai hari kiamat. Ini yang tuan-tuan kadang-kadang di luar sana ramai yang keliru. Ramai keliru tuan-tuan, ya, tentang tuntutan berhijrah. Seperti mana yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kerana kekeliruan yang ada di luar sana, hampir sahaja hijrah itu dah diselewengkan maksud dia. Hijrah tu dah diselewengkan maksud dia, satu. Dan yang kedua, dan maksud hijrah yang sebenar, tuntutan hijrah yang sebenar itu pada hari ini hampir sahaja dah dilupakan. Ini jangan terkejut. Yang pertama tadi apa? Maksud hijrah diselewengkan. Bagaimana tuan-tuan? Sekarang ni tuan-tuan, bila kita dengar orang kata saya berhijrah,
Kalau kita dengar orang masyarakat awam lah, kita kata di luar sana menggunakan perkataan hijrah, saya berhijrah. Tuan-tuan biasa dengar dari mana ke mana orang berhijrah. Jangan terkejut kalau dikata saya telah berhijrah ke Amerika. Si fulan telah berhijrah ke Eropah, hijrah ke Australia, mana-manalah. Tapi maksudnya semua negara-negara yang disebut ni, destinasi hijrah tadi tu adalah negara Islam ke kafir. Ini pun jangan terkejut tuan-tuan. Ada yang keliru lagi. Keliru kalau ada di luar sana yang kata mana ada lagi negara Islam, negara kafir. Sekarang ni semua negara bangsa-bangsa bersatu. Ya. Hari ini dah tak ada dah negara Islam, negara kafir. Apa yang ada ialah negara-negara tak tahu nak kata apa ya. Tak, sebab dia kata apa? Sebab di Amerika dah ada orang Islam. Di Eropah ramai je orang Islam. Pada pandangan dia, maka automatiknya negara itu jadi Islam. Ini tak betul, ini keliru. Ya, sebuah negara Islam tu, sebuah negara tu ditentukan Islam atau bukan Islam bagaimana? Bergantung kepada penguasaan orang Islam atas negara itu. Ya, bermula dengan pemerintahnya, ya, kemudian majoriti penduduknya, dan undang-undang yang dilaksanakan secara amnya, atau syiar. Apa itu syiar, tuan-tuan? Syiar sama ada syiar Islam terzahir atau tersembunyi di sebuah negara itu. Syiar apa? Ini memang perkataan ni dari dulu saya susah nak terjemahkan. Tapi apa yang tuan-tuan faham syiar, kita faham. Kalau kita tak faham, kita kena jelaskan. Syiar apa artinya syiar? Sami? Penampakan Islam. Boleh ke faham? Ya. Kemuliaan. Syiar ialah benda-benda agama yang dizahirkan. Seperti apa? Masjid, azan, ya, masyarakat menutup aurat, dengan perempuan pakai hijabnya atau menutup auratnya, tudungnya, dengan laki ya memakai pakaian Islamnya. Ini semua syiar. Perayaan hari raya dizahirkan. Kalau tuan-tuan lihat, keadaan bukan begitu semua negara, betul? Ada setengah negara bahkan melarang azan dikumandangkan, contoh. Ada setengah negara dilarang masjid beroperasi dan sebagainya. Maka macam mana boleh kata negara macam tu Islam, ya? Jadi kita kena jelas bahawa ada negara Islam dan ada negara kafir, ya. Jadi hijrah diwajibkan, disyariatkan dari negara Islam, dari negara kafir ke negara Islam. Dan apa yang berlaku hari ini ialah apa? Terbalik. Dari orang pergi dari negara Islam pergi ke negara kafir, kemudian dipanggil hijrah. Itu hampir saja itu bukan hijrah, itu paling tadak. Betul tidak? Ya, tapi marah orang kat luar sana, ya. Tapi maksud saya definisi itu kena perbetulkan, perlu diperbetulkan, ya. Baik. Jadi jangan kita kata, kalau kita dengar ada orang kata kalau saya tengok kat akhbar lah, ya, surat khabar biasa sebut macam tu. Sipulan ya berhijrah ke UK ke mana. Jangan guna perkataan hijrah tu. Ya, gunalah perkataan lain, berpindah ke, ya, dan sebagainya lah, ya. Baik, jadi tuan-tuan, hijrah, adakah hijrah masih lagi disyariatkan pada hari ini? Kita kena orang Islam kena berhijrah tak pada hari ini? Jawapannya ya. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah? Bukankah Mekah adalah tanah suci? Ada rumah Allah, Kaabah, kiblat kiblat umat Islam, atau rumah yang dibangunkan oleh Nabi Ibrahim, ya, rumah Allah. Tapi Nabi tinggalkan Mekah tu.
untuk pergi ke Madinah. Kenapa Nabi tinggalkan Mekah, sedangkan Mekah itu adalah tanah suci yang ada rumah Allah? Kenapa? Jawapannya apa? Kerana keadaan menuntut. Ketika mana umat Islam tak dapat nak melaksanakan tuntutan agama, mereka tak boleh nak solat secara terbuka, ya, tak boleh nak mengadakan nak zahirkan tuntutan-tuntutan agama, mereka diancam, mereka diganggu, ya, bahkan macam-macam dugaan yang terpaksa mereka hadapi, sehingga sampai kemuncaknya nyawa Rasulullah SAW diancam, nak dibunuh. Maka memang keadaan ketika itu menuntut, ya, maka Rasulullah diperintahkan supaya berhijrah ke Madinah. Jadi begitu sebenarnya hakikat sesiapa yang berada dalam keadaan yang macam tu. Kalau dia berada di negara kafir, maka dia dituntut supaya berhijrah ke negara Islam. Antara kita nak praktikkan agama, mana yang lebih senang, mana yang lebih aman, mana yang lebih terjamin? Kalau kita berada di negara barat atau kita berada di negara Islam, kita kena setujulah, ya, jangan kata ada kebebasan kat sana lebih bagus dan sebagainya. Mana pula, ya, memang kita dengar sahaja, ya, gangguan yang dikenakan ke atas orang Islam, terutamanya wanita yang nak pakai tudung, kalau nak pergi ke jalan, nak tempat awam, sering sahaja diganggu. Ini tak kira lah di Amerika ke, di UK ke, di Eropah secara amnya. Benda ni sampai berlaku sehingga ke hari ni. Jadi bukankah ini semua menunjukkan, ya, kepentingan untuk berhijrah? Ini di samping kita nak pastikan persekitaran yang baik untuk anak-anak kita. Ya, tuan-tuan, wajar atau tidak kalau seorang itu dia nak masuk kandang harimau? Jangan nak kata dia je, dengan anak bini sekali dia nak masuk dalam kandang harimau. Kita semua akan kata kau ni tak patut, ya. Betul atau tidak? Engkau membahayakan nyawa kau membahayakan nyawa isteri dan anak-anak kau. Betul atau tidak? Bagaimana pula kalau ancaman akidah, ancaman akhlak, ya, yang memang wujud sesiapa yang pergi ke negara barat, agamanya ini terancam, betul atau tidak? Kerana dia melihat di sana apa? Segala bentuk ketaatan, segala bentuk yang baik-baik, atau sebaliknya segala kemungkaran, ya, sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya, betul atau tidak di sana? Bermula dengan hal-hal syirik dan kufur, apatah lagi dengan hal-hal maksiat, ya, zina, arak, judi, dan semuanya boleh berlaku secara terang-terangan. Bukankah ini semua membahayakan agama seseorang yang berada dalam situasi macam tu, ya? Baik. Kemudian perkara yang ketujuh, barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kedua syarat dan balasannya serupa. Ini bermakna barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya dari sudut niat, maknanya dia niat berhijrah kepada Allah, yakni berhijrah kerana Allah, ikhlas. Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksud dan Rasulnya di sini? Yakni mengikut sunnah, ittiba. Berhijrah kepada Allah yakni ikhlas, dibuat kerana ikhlas. Dan kita maklum bahawa dalam amal ibadah ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Ittiba, ikut sunnah, ikut cara Nabi SAW. Itu maksud barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul, yakni berhijrah kerana ikhlas, mengikut sunnah, ittiba, seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi siapa yang hijrah, dikata hijrah tapi pergi ke negara kafir, itu dan dia dikata saya buat kerana Allah, paling tidaknya tak ikut sunnah Nabi, sebab terbalik. Betul? Itu maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, dari sudut niatnya dan tujuannya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya amalan hijrahnya itu, perbuatan hijrahnya itu menepati ikhlas, ya, dan menepati ittiba,
dari sudut pahala dan ganjarannya, kerana dia memenuhi dua syarat sah ibadah tadi. Kemudian seterusnya, dan barang siapa berhijrah dari negara kafir ke negara Islam kerana dunia, barang siapa yang hijrah, dia meninggalkan negara kafir untuk ke negara Islam, tapi kerana dunia, ini niat dia kerana dunia yang ingin diperoleh. Ini dia ada perniagaan, ada bisnes, ya, ada habuan dunia lah yang ingin dia dapat, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya, kata Nabi SAW. Orang yang pertama ialah peniaga, orang yang berhijrah kerana dunia. Ini peniaga sebab dia mencari keuntungan material, keuntungan wang ringgit. Manakala orang yang kedua disebut sebagai pengantin, ya, sebab dia nak pergi berkahwin. Dia ni pengantin, ya. Kedua-dua mereka bukan muhajir, yakni orang yang berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini istilah muhajir. Barangkali kita semua tak berkesempatan untuk dapat gelaran ini, sebab alhamdulillah, ya, negara kita di Malaysia ni adalah negara Islam ke bukan Islam. Jangan ada pula yang katakan ini negara tak Islam, ya. Kalau dulu saya ingat tahun 80-an, mungkin tahun 90-an, ada retorik macam tu. Ada dulu diperdebatkan oleh pihak-pihak yang tertentu lah, tak payah kita sebut. Mereka persoalkan negara Malaysia ni Islam ke sekular. Ada yang kata, oh, ini bukan negara Islam, ya, kerana sekian. Hudud. Sekarang dah tak dengar hudud. Betul, tuan-tuan? Ke saya seorang je? Dulu saya masih ingat lagi dulu. Tegakkan hudud, entah macam mana, sekarang dah sepi, ya. Tapi tak apalah, itu benda lain lah. Tapi kita kena tegaskan bahawa alhamdulillah Malaysia ni adalah negara Islam. Maka perlu tak kita nak berhijrah? Pada saya tak ada keperluan pun untuk kita nak berhijrah. Nak hijrah kenapa lagi? Dah kita negara Islam, alhamdulillah banyak nikmat yang kita dapat, ya. Dan syiar Islam semua terzahir, ya, azan dikumandangkan, masjid didirikan, umat Islam bebas untuk beribadah, ya, tanpa sekatan, alhamdulillah, ya. Baik. Tetapi kita kena tegaskan bahawa hijrah tetap disyariatkan untuk sesiapa yang berada di negara kafir, untuk dia berpindah ke negara Islam demi untuk menjaga agama dirinya dan ahli keluarganya, ya, tetap disyariatkan. Walaupun ada yang keliru, ada yang pendapat-pendapat macam-macam di luar yang kita sebut tadi, tapi sebetulnya hijrah tetap disyariatkan. Sampai bila, tuan-tuan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Baik. Kemudian yang ke-8, ya, maka hijrahnya itu ialah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Ayat ini mengandungi penghinaan ke atas urusan dunia yang dicari itu. Secara tersiratnya ada penghinaan. Bila barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, Nabi ulang balik, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah satu pujian. Orang kalau bila Nabi dah sebut macam tu, maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasulnya, itu pujian. Tapi bila sebut tentang orang yang berhijrah kerana dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, Nabi kata apa? Maka hijrahnya itulah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Ulama kata tersirat di sebaliknya satu penghinaan ke atas siapa yang buat macam tu, berhijrah kerana dunia. Sedangkan hijrah tu adalah ibadah. Hijrah adalah ibadah. Tetapi bagaimana kalau orang yang hijrah tu kerana niat yang tak sepatutnya, niat dunia dan seumpamanya, ya, maka dia dapat pahala tak? Dia berpindah dari negara Islam, dari negara kafir ke negara Islam, tapi kerana niatnya tidak menepati apa yang dituntut oleh agama, maka dia terlepas pahalanya, ya. Baik, nombor 9, sebab wurud hadis, sebab hadis ni
disebutkan oleh Nabi dikatakan berpunca daripada kisah seorang lelaki yang berhijrah kerana seorang perempuan bernama Qais. Dia hijrah kerana seorang perempuan, maknanya dia nak kahwin dengan perempuan ni. Hanya sahaja kisah ini tidak sabit dalam mana-mana riwayat yang sahih. Ya, ada sampai kata hadis ni merujuk kepada Muhajir Qais, lelaki yang berhijrah kerana seorang perempuan bernama Qais. Tapi hadis ni tak sabit, tak sahih. Ya, jadi itu hanya riwayat sahaja tapi tak sabit. Baik. Perkara yang ke-10. Ini penting tuan-tuan. Kita, masyarakat kita secara khasnya banyak yang keliru di luar sana. Niat tempatnya dalam hati. Ya. Niat tempatnya dalam hati, atau niat adalah urusan hati. Manakala melafazkannya ialah bid'ah. Sesuatu yang ditokok tambah, sesuatu yang diada-adakan dalam agama. Sedangkan syariat tidak mengajar macam tu. Nabi tak tunjuk macam tu. Justru niat tidak perlu dilafazkan semasa melaksanakan sesuatu amal ibadah. Tak kira sama ada solat, apa sahaja ibadah yang kita nak buat, ya, tak perlu nak dilafazkan niatnya. Jadi saya ingat tuan-tuan pun maklumlah, bagaimana di luar sana banyak kekeliruan, sehingga setiap ibadah solat tu ada lafaz niatnya yang telah ditetapkan. Ya, kalau solat, nanti nak solat isyak nanti, nawaitu salatal isya'i wa usalli ya, usalli salatal isya'i adaan ma'muman lillahi ta'ala. Ada maknanya tunai, makmum maknanya jadi makmum lah. Kalau makmum, kalau imam dia kena imam, kalau dia qada kena kata qada. Kan banyak perkataan-perkataan ni bahasa Arab lah tu. Kita ni kan ngerti sangat bahasa Arab, ya. Kalau datangnya ibadah yang sekali-sekala kita buat solat jenazah, sudah dia dah keliru, dah jadi kelang kabut. Apa niat solat jenazah? Nawaitu solat jenazah 4 kali takbir untuk si fulan tu macam mana? Kan dah. Jadi banyak kisah-kisah yang kita dengar, kisah-kisah yang menduka ceritakan seorang tu dia tak beribadah, dia tak solat contoh, kerana tak tahu niat dia. Kan parah, ya. Padahal niat tu dalam hati. Engkau tahu apa tidak salat ni? Tahu, ini salat isyak ke apa ke, ini salat Jumaat ke, salat hari raya ke. Dia tahu ini salat hari raya. Dah kau tahu ini salat hari raya, dah jalan takbir terus. Niat tu dalam hati. Tak ada nak ditetapkan lafaz-lafaz, apatah lagi nak dibacakan. Betul atau tidak tuan-tuan? Jadi benda ni memang saya melihat tak salah untuk saya kata bahawa benda ni sudah jadi parah, ya, dalam masyarakat kita. Saya nak tanya tuan-tuan, bagi salam ibadah atau tidak? Semua setuju ibadah. Baik, ada atau siapa daripada, mungkin kita tak ada lah, alhamdulillah kita insyaAllah faham nampak. Tapi di luar sana yang kata kena nafas niat, ada siapa yang bila nak bagi salam dia baca niat, apa tadi, nawaitu an usallima li fulan lillahi ta'ala, assalamualaikum. Ada yang kata? Tak ada pula. Tapi ini kan ibadah. Nak baca Al-Quran, nawaitu an aqra al-Quran tilawatan lillah. Tak ada kan? Jadi ini kita kena tanya juga, kenapa setengah ibadah yang dilafazkan, setengah ibadah tahu pula dibagi salam je terus, kan? Atau nak baca Quran dibaca je terus, niat doa. Ibadah atau tidak? Kenapa tak niat dia dulu? Nak masuk tandas kan? Apa doa masuk tandas? Sudah, dah lupa dah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khabath. Baik. Niat dulu. Nawaitu
an ad'u qabla an adkhula daurat al-miyah lillahi ta'ala. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak ada macam tu, semua terus, ya. Jadi ini perkara yang kita kena jelaskan. Ini adalah kekeliruan yang telah membawa kepincangan, ya, sedikit sebanyak dalam amal ibadah masyarakat kita. Jadi kita kena tegaskan, niat tu dalam ibadah, niat tu dalam hati. Dan ada pula yang tuan-tuan, ya, ada yang bila dia datang ke masjid, contoh untuk solat isyak nanti, contoh lepas dah selesai solat isyak, dia mengadu, Ustaz, tadi saya solat isyak, saya tak pasti saya dah niat ke belum. Macam mana tuan-tuan? Ini menunjukkan kekeliruan. Habis, ini jawapannya. Jika begitu, tadi sebelum kau datang ke masjid, engkau bersiap diri, engkau memakai baju Melayu dengan sarungnya, contoh. Engkau dah ambil wuduk semua, engkau dah keluar rumah, kau berjalan ke naik kenderaan ke apa. Ini semua kau niat untuk apa ni? Ada kau niat, ni asal niat kau nak pergi ke shopping mall, tapi tersesat pergi masjid. Ada macam tu. Asal kau niat datang masjid ni nak main bola, tapi elok pula dia pakai sarung. Ada macam tu. Dah memang jelas kau nak datang sini nak solat pada waktu isyak ni. Jadi apa niatnya? Adakah ada kemungkinan dia datang dengan niat nak solat hari raya pada solat isyak tadi? Tak mungkin. Jadi soalan itu menunjukkan kekeliruan orangnya, yang mana secara dasar niat itu dalam hati. Dah kau dengan segala persiapan yang kau dah buat, kau dah ambil wuduk siap-siap, kau dah jalan nak pergi masjid, mustahil tak ada niat dah dalam hati kau tu. Boleh, betul atau tidak tuan-tuan? Boleh, ya, jelas. Jadi ada satu lagi. Ada orang yang mandi hadas. Ini kisah lah yang diceritakan oleh ulama kita lah. Seorang tu dah mandi hadas. Dah lepas dia dah mandi semua, dia mengadu, Ustaz, saya dah selesai mandi tadi, tapi saya ragu niat tadi saya tu, saya berniat atau tidak nak mandi hadas. Syekh tu kata apa? Engkau sebenarnya tak perlu pun nak mandi hadas semua, sebab engkau dah tak siuman. Kenapa? Engkau dah mandi, dah habis basah semua dah. Maksud kau ragu lagi kau dah mandi ke belum? Dah jelas di situ kan. Hampir sahaja orang yang dah terjun masuk dalam sungai, dia keluar balik, aku tak yakin lah badan aku semua dah basah ke belum. Masuk akal? Tak masuk akal, ya. Jadi ini benda yang, ya, kita kena ambil perhatian dan perbetulkan, ya. Baik. Tiada amalan kecuali dengan niat. 12. Setiap amalan bergantung pada niatnya. 13. Ganjaran daripada suatu amalan bergantung pada niatnya. Ganjaran satu amalan bergantung pada niatnya. Di sini ulama mengatakan bahawa generasi salaf dulu, pendahulu umat Islam dulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka telah mendahului kita bukan kerana banyaknya amal ibadah yang mereka buat, tetapi kerana bagusnya niat mereka. Ini hakikat bahawa para sahabat dulu, mereka telah sampai ke tahap darjat yang tinggi bukan kerana mereka beramal ibadah melampau-melampau, ya, seperti yang kita dengar pada hari ini, zikir sampai 1000 kali, zikir sampai sahabat dulu tak ada macam tu. Bahkan kalau bilangan zikir kalau ikut dalam sunnah, barangkali kalau kita tengok yang sabit tak pernah melangkau 100 kali. Betul atau tidak? Kan? Jadi salaf dahulu telah mendahului kita bukan dengan banyak ibadah yang mereka buat, tetapi kerana bagusnya niat ibadah yang mereka lakukan. Ikhlas semata-mata kerana Allah, di samping ittiba'. Maksudnya dengan kata lain, apa yang dituntut dalam ibadah bukan
kuantiti tetapi kualiti. Kualiti itu kembali kepada dua syarat penting, iaitu niat, ikhlas, dan cara kena bagus, ikut sunnah Nabi SAW, ya. Baik, guru memberi contoh bagi memudahkan murid faham, ya. Nabi memberikan kaedah, kemudian Nabi memberikan contoh hijrah tadi yang kita baca. Kemudian yang ke-15 yang terakhir, dua orang barangkali melakukan amalan yang sama, tetapi salah seorang mereka mendapat pahala, manakala seorang lagi mendapat dosa, gara-gara niat mereka yang berbeza. Menunjukkan betapa besarnya peranan niat dalam menentukan kesudahan amalan yang dilakukan. Jika niat lebih bagus, maka dia dapat balasan yang baik. Jika niatnya buruk, maka dia mendapat balasan yang buruk juga, ya. Ada disebutkan kisah sepasang suami isteri. Si suami tiba waktu malam keluar rumah untuk berzina, wal'iyadzubillah. Dia pergi ke rumah pelacuran untuk nak berzina lewat tengah malam. Ternyata bila si suami keluar, si isteri menyusul di belakang, tetapi dengan bukan dia nak ikut, nak tengok suami tu dia tak, niat isteri pun keluar juga, ada urusan dia. Dan ternyata isteri pun ada niat yang sama untuk nak berzina. Dan ditakdirkan bahawa kedua-dua pasangan itu pergi ke tempat yang sama, rumah pelacuran yang sama. Dan dalam kegelapan dalam bilik yang mereka pergi, si suami masuk dalam bilik yang difahamkan kepadanya bahawa perempuannya sudah ada, yang ternyata adalah isterinya. Tetapi kerana dalam keadaan suasana gelap, mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Kesudahannya, sekalipun kedua-dua mereka adalah pasangan suami isteri, tetapi kerana niat mereka dua nak buat apa? Mereka pergi ke rumah pelacuran tu untuk nak buat apa? Ya, nak cari keberkatan atau nak buat zina? Ya, nak buat zina. Maka sekalipun mereka suami isteri, tetapi perbuatan selingkuh mereka itu, mereka mendapat dosa zina kerana niat, ya. Ini nak kata niat memainkan peranan. Apa yang akhirnya benda yang baik tapi boleh jadi buruk kerana niat, ya. Sebaliknya, seorang lelaki yang baru berkahwin melangsungkan perkahwinannya dengan seorang perempuan, dan ditakdirkan pada sebelah malamnya bila dia nak mendatangi isteri baharunya. Ini contoh, tuan-tuan jangan tanya detail lebih lanjut, ini contoh saja. Ditakdirkan pada sebelah malamnya dia tersalah, yang diberikan ialah adik kembar si isteri itu. Dan dia mendatangi, pada sangkaannya itu adalah isteri barunya, tetapi rupanya itu adalah adik kembarnya. Dia dapat dosa atau tidak? Bahkan dia dapat pahala kerana niat, kerana baginya ini adalah isteri aku, tanpa dia sedar bahawa itu bukan. Boleh faham? Ya, jadi ini nak kata, ya, peranan niat dalam menentukan baik atau buruk, ya, sesuatu perbuatan, ya. Baik, ikhwah, saya ingat kita boleh sampai di situ. Kalau ada sebarang pertanyaan, ya. Kita boleh saling ingat sahabat-sahabat atau isteri kita, betulkan niat dalam satu contoh sapi, betulkan niat awak. Betul, boleh. Bagus. Bahkan itu adalah satu benda yang baik dan penting, ya.
Bahkan saya tengok rata-rata masyayikh ulama bila dalam bab menuntut ilmu, ya, talib ilmu, ya, menuntut ilmu, kan, bila pelajar-pelajar tanya kepada ulama, wahai syekh, apa pesanan engkau kepada kami? Rata-rata, yang ini pengalaman lah yang saya tengok, rata-rata syekh-syekh bila bagi pesanan pertama dia kata, aku ingatkan supaya kamu perbetulkan niat. Perbetulkan niat menuntut ilmu. Ini kamu menuntut ilmu ni untuk apa? Samalah, ramai saja yang pergi belajar. Pelajar-pelajar ramai betul. Penuntut ilmu, bila sebut penuntut ilmu maknanya apa? Penuntut ilmu agama. Sebab dari segi definisi, ilmu tu adalah ilmu agama. Itu yang dikategorikan sebagai ilmu. Adapun benda-benda dunia tak semestinya itu ilmu. Bahkan boleh jadi musibah kalau ilmu itu dengan tujuannya dia melibatkan ilmu yang tak bermanfaat, yang mudarat dan sebagainya. Ya, baik. Para penuntut ilmu rata-rata bila syekh diminta supaya bagi nasihat dan pesanan, dia kata, aku ingatkan supaya kamu memperbetulkan niat kamu dalam kamu menuntut ilmu. Ya, maksudnya kalau seorang itu, ya, contohlah pelajar yang pergi ke Timur Tengah, ke mana menuntut ilmu, tapi rata-rata niat untuk nak dapatkan sijil, ya, dapat agak-agak dapat pahala, tak macam tu, rugilah, tak dapat. Dia dapat sijil, ya, tapi pahalanya barangkali tak kesampaian, ya. Atau yang belajar untuk sekadar supaya dia dikenali sebagai seorang ahli ilmu. Bahkan ini antara mereka yang seperti mana dalam hadis, antara mereka yang terawal diseksa di hari akhirat nanti, ya. Orang yang belajar untuk dikatakan sebagai alim, ya. Orang yang menderma untuk dikatakan sebagai dermawan. Sebab ini antara golongan yang pertama sekali diseksa. Jadi memang kita diingatkan supaya sentiasa menjaga niat kita, ya. Demikian dalam apa-apa amalan kebaikan, amalan baik yang kita nak buat, ya, tak salah untuk kita saling mengingatkan supaya kita jaga niat kita, ikhlaskan niat kita, jangan dilakukan kerana sebab-sebab yang lain. Dan kesudahan ini memang ini adalah satu cabaran. Nak jaga keikhlasan tu bukan satu yang mudah. Ya, bermula dengan solat yang kita buat. Bermula dengan solat yang kita lakukan saban hari. Sejauh mana keikhlasannya. Dia perlu kepada mujahadah. Apa arti mujahadah? Apa arti mujahadah? Maksudnya perlu kepada tangan semua dah gerak dah ni, kata ni tak datang. Kesungguhan, ya. Kesungguhan, perlu kepada kesungguhan. Maknanya kita kena lawan diri kita, ya, untuk nak pastikan kita ikhlas, ya. Subhanallah. Ada bila dah tanya ni, ada pula datang idea dia. Ada yang mengatakan bahawa sering sahaja seorang itu niat asalnya akan tersingkap. Niat dia melakukan sesuatu itu akan tersingkap apabila apa yang diinginkan ia itu diperoleh. Contoh dalam bab menuntut ilmu misalnya, atau dakwah. Orang berdakwah, kalau menuntut ilmu, ramai sahaja bila dah dapat sijil, dah lepas tu dia dah tak menuntut ilmu lagi dah. Sedangkan saya nak tanya tuan-tuan, kita kena belajar sampai bila tuan-tuan? Kita kena belajar sampai bila? Ada tak sampai masa boleh bila kita kata aku dah khatam dah ni, alhamdulillah, ilmu semua tersemat di dada, semua ilmu yang ini semua tersemat. Ada macam tu. Ingat, siapa yang kata bahawa dia sudah berilmu, dialah orang yang paling jahil. Siapa yang kata dia sudah berilmu, dialah orang yang paling jahil. Kerana tidaklah orang yang menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu, melainkan hari demi hari dia kata betapa jahilnya aku.
wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tiadalah ilmu yang kamu diberi kepada kamu, kata Allah dalam Al-Quran, melainkan sedikit. Ilmu yang diberi kepada kita, ya, yang diajarkan kepada kita oleh Allah, sedikit. Itu kalau kita menuntut ilmu, kesalahannya adalah sedikit. Ini ibarat setitik air dalam laut yang terbentang luas daripada ilmu Allah. Ini ilmu yang kita ada sikit. Ini yang kita tuntut. Bagaimana kalau orang tu tak menuntut ilmu? Maknanya hampir sahaja dia lebih dungu daripada keldai yang ada di jalan. Ya. Jadi menuntut ilmu perlu kepada, dia berlaku secara berterusan. Dan lagi seorang tu menuntut ilmu, lagi dia akan nampak betapa jahilnya aku. Dan saya ingat, tuan-tuan kena muhasabah. Kena muhasabah. Bandingkan keadaan diri kita pada ni, status kita pada ni, dengan beberapa tahun yang lepas. Contoh, kalau tuan-tuan nampak macam ada peningkatan, alhamdulillah. Ya, kalau tuan-tuan, kalau fikir dulu 5 tahun lepas ke 10 tahun lepas, betapa jahilnya aku dulu, alhamdulillah. Tapi kalau tuan-tuan rasa dulu sama je, itu maknanya keadaan kita ni statik je. Ya, kalau bukan menurun, itu tak baik. Seorang Muslim keadaan dia sentiasa perlu ada peningkatan. Jangan statik. Statistik pula. Statik maknanya dia tak berubah. Ini tak baik juga. Apatah lagi kalau menurun. Dulu baik, sekarang dah buruk. Dulu belajar, sekarang tak belajar, lagi teruk. Paling tidak kena ada peningkatan. Itu keadaan seorang pelajar yang sentiasa dalam keadaan meningkat. Dia belajar. Bila dia fikir dulu, betapa jahilnya aku dulu. Dan tidak ada mana-mana ulama dalam keadaan ulama yang sebenar, ulama Rabbani, yang kata diri ulama, yang mengatakan aku ulama. Tak ada, subhanallah. Bila orang-orang tanya Syekh bin Baz ke, tanya Syekh Albani, Syekh Uthaymin tentang diri dia, dia kata ana tuwilib ilm. Ana tuwilib ilm. Syekh Albani kata, aku ni adalah penuntut ilmu kecil. Dan dia bukan nak merendah diri. Ya, kadang-kadang nak berpura-pura tawaduk, ini pun satu hal juga. Tak, tapi itu adalah tawaduk para ulama. Bahkan bagi saya itu adalah pemahaman dia tentang ilmu yang ada pada diri dia. Bahawa aku lagi hari aku menuntut ilmu, aku mendapati bahawa aku betapa jahilnya aku. Mereka memahami hakikat ini. Kerana itu bila ditanya bagaimana kedudukan ilmu kau, dia kata aku adalah penuntut ilmu kecil. Kerana dia memikirkan betapa banyaknya ilmu yang banyak di luar sana yang kita tak tahu. Jadi kita kena ingatkan diri kita, ya, dalam proses kita menuntut ilmu, ikhlaskan niat. Jangan kerana nak mencari nama, nak mencari kedudukan, nak mencari sehelai kertas, ya, nak mencari kerja. Ada juga ramai juga yang menuntut ilmu tapi kerana nak demi sesuap nasi. Ini dunia lah. Jadi satu benda yang kita kena perbaiki, ya. Demikian dalam apa juga amal ibadah yang kita buat, ya. Solat, puasa, zikir, baca Al-Quran, ya, sedekah. Kenapa kita sedekah, ya? Kenapa kita sedekah? Saya tertarik dengan ada peringatan yang diberikan oleh ulama, ya, bila kita sedekah. Ini antara benda-benda yang kadang-kadang riak datang menghantui kita, boleh mengganggu kita, ya. Kalau kita nak sedekah pun tak nak sedekah. Dia ni pura-pura kot, dia ni menipu kot, ini scammer kot dan sebagainya. Ini adalah cara pendekatan yang salah dalam kita nak bersedekahlah secara khasnya. Sebaliknya, cara yang betul, cara pemahaman yang betul ialah dengan kita melihat itu sebagai peluang. Yani bukan kita suka dia jadi peminta sedekah, tak. Sebaliknya kita melihat bahawa ini peluang yang Allah datangkan untuk kita sedekah. Maka kerana itu kita sedekah. Kerana barangkali akan tiba masa di mana kita tak mampu nak sedekah. Contoh, dalam keadaan kita tak ada duit nak bagi. Pada hari ini kita ada duit.
Jangan lupa, mungkin esok hari kita tak ada duit, contoh. Atau esok hari kita ada duit, tapi penerimanya tak ada. Ya. Saya contoh baru-baru ni, ini sekadar cerita lah, ya, untuk sama-sama mengambil pengajaran. Ya, kadang-kadang kita tengok kat tepi, kat traffic light, saya tak tahulah di kawasan sini ada ke, tapi di tempat saya adalah di traffic light ni kadang-kadang ada peminta sedekah. Ya, tapi kadang-kadang kita dah niat nak bagi sedekah dah, contoh, ya, tapi tak semena-mena traffic light dengan merah, ya, tapi tak semena-mena traffic light dah bertukar jadi hijau pula, padahal kita dah standby. Macam mana? Ya, bagi saya, pastikan kita dah ada niat tu, teruskan, tetap sampaikan hajat tu kepada dia. Walaupun bagi saya trafik tu dah bertukar jadi hijau, ini cabaran bagi nak menduga kita ni betul-betul ikhlas nak bagi atau tidak. Ke alhamdulillah dah hijau tu. Jangan. Ini contoh lah, contoh, ya, nak jaga niat, ya, dan seumpamanya lah, ya. Baik. Ada sebarang tanya lain. Ya, masyarakat, ada yang kata masyarakat kita ni selagi mana tak dapat nak selesaikan masalah usolli, maka masalah-masalah yang lain lebih susah. Tapi kalau dapat selesaikan masalah usolli, apa masalah usolli? Masalah niat lah. Bahawa niat itu dalam hati, bukan lisan. Ya. Apa? Jadi gaduh. Barakallahu fiik. Antara kekeliruan tuan-tuan dalam masyarakat lah, ibadah hati jadi kat lisan, seperti mana niat patutnya dalam hati tapi nak dilafazkan. Ibadah lisan jadi kat hati, apa dia tuan-tuan? Doa, barakallahu fiik, salam, bagi salam, jawab salam. Dia boleh jawab dalam hati pula. Ada ke macam tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab ke? Dah jawab dalam hati. Salah, ini keliru. Ya. Ada juga ini saya dengar. Bilakah sebaik-baik tempat untuk kita berdoa? Ketika dalam solat, kan, ketika sujud. Tapi ada pendapat-pendapat, ya, ini sekadar untuk kita cambahkan pemahaman kita. Ada pendapat-pendapat kata kalau dalam solat nak doa kena dalam bahasa Arab. Kalau seorang tu tak tahu dalam bahasa Arab, tak tahu nak baca doa dalam bahasa Arab macam mana dalam solat, maka dia kena doa dalam hati. Bagi saya ini adalah satu kekeliruan. Akibat ni masalah ni yang tak tahu ibadah tu di mana letak tempatnya. Niat tempatnya dalam hati, doa tempatnya di mana? Lisan. Doa kena baca. Demikian Al-Quran. Boleh tak baca? Saya andaikan di Quran, kalau orang tu dia tengok dibuka Al-Quran, dia tengok dengan mata saja. Dia baca Al-Quran atau tidak, tuan-tuan? Ini mungkin ulama khilaf. Tak ada, ulama tak ada khilaf. Baca Al-Quran maknanya dengan kena gerakkan lidah. Baca Al-Quran bukan dengan mata. Ini dipandang Al-Quran, macam itulah kurang. Ini di tengah pandang Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran dengan lisan, ya. Maka demikian kalau doa dalam sujud ke dalam doa dalam salat tu perlu digerak, perlu dengan lisan. Dan sebetulnya tak ada masalah untuk kita doa walaupun dalam bahasa Melayu. Dan pandangan yang kata kita kena kalau doa dalam solat kena dalam bahasa Arab, ini adalah pandangan yang bagi saya melampau dan tidak meraihkan kelemahan keadaan manusia. Berbanding umat Islam satu dunia ni yang ada berapa bilion, yang tahu bahasa Arab berapa persen agaknya? Kurang daripada 10% barangkali. Jadi nak bayangkan dia nak harapkan jutaan manusia umat Islam ni semua kena belajar bahasa Arab untuk dia nak doa dalam solat. Mungkin atau tidak? Mustahil. Jadi kalau orang yang tak doa dalam solat, untung ke rugi, tuan-tuan?
Untung atau rugi? Bayangkan hidup dia 50 tahun, 60 tahun. Sepanjang hidup dia 60, 70 tahun ni, setiap hari dia menghadap raja dan dia ada segala macam hajat, tetapi setiap kali dia menghadap raja, dia tak pernah nak minta apa-apa. Bukan sebab apa? Bukan kerana dia tak ada permintaan, bukan kerana dia kaya, tapi kerana dia tak tahu cakap bahasa Arab. Dan dia kata kalau nak cakap dengan raja ni kena cakap bahasa Arab. Tak parah tuan-tuan. Rugi atau tidak? Rugi. Maka sebetulnya nak doa, Allah faham bahasa Arab saja ke tuan-tuan? Allah faham dalam bahasa Arab saja ke? Mana mungkin Allah faham segala apa? Jangan nak kata bahasa, semua bahasa, bahkan apa yang dalam hati kita pun Allah tahu. Betul atau tidak? Jangan nak kata apa yang kita lafazkan, lagi Allah dengar, Allah tahu, Allah lihat. Jadi sebetulnya doa boleh dibacakan dalam apa juga bahasa, dalam solat sekalipun, ketika sujud, ya, itu adalah sebaik-baik tempat untuk kita nak berdoa. Kita lafazkan doa kita. Dan memang kita semua ada hajat. Rugi segala rugi kalau kita tak panjatkan hajat kita, tak baca doa kita dalam solat semata-mata atas alasan kerana kita tak tahu bahasa Arab. Ini keliru. Ya, ini keliru. Kemudian kalau kita nak baca doa kita dalam hati, ini pun cara tak betul lah. Ya, tak menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana doa perlu dilafazkan. Ya, jelas insya-Allah. Ya, kesudahan dia orang doa luar solat. Ya, barangkali lah itu justifikasi dia lah. Ya, lepas solat je Al-Fatihah. Dalam solat tadi dah baca dah Al-Fatihah 4 kali apa? Kalau solat 4 rakaat lah. Betul lah dia. Maksudnya baca doa di luar solat secara berjemaah dan sebagainya. Ini kekeliruan. Kekeliruan, ya. Baik. Sekadar itu tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.